Assalamualaikum. Hari ini Cikgu nak share satu video pendek untuk membantu pelajar-pelajar SPM menjawab kertas 2 topik matriks, iaitu penyelesaian persamaan serentak menggunakan kaedah matriks. Jom. Sebelum kita meneruskan penyelesaian persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks, kita tengok dulu apa itu matriks songsang. Kita buat ulang kaji sikit matriks songsang. Sebab matriks songsang ini sangat berkait rapat dengan penyelesaian persamaan linear menggunakan kaedah matriks. Okey, kita tengok Okey, sebagai contoh. Okey, kita diberi matriks A iaitu 2, 5, 3 dan 1. Okey, kita tengok pula pada rumus ataupun formula untuk matriks songsang, iaitu 1 per AD tolak BC D negatif B negatif C A. Okey, pelajar semua tidak perlu risau tentang formula matriks songsang kerana formula ini telah diberi pada halaman hadapan pada kertas soalan. Pelajar hanya perlu menggantikan nilai-nilai A, B, C dan D pada formula yang telah ada. Okey, cuma pelajar kena kenal pastilah huruf-huruf tu A apa, B apa, C apa dan D apa. Okey. Jadi cikgu akan cikgu akan cikgu akan tunjukkan di mana nilai A, B, C dan D itu. Okey, kita tengok pada matriks kita ni. Okey. A adalah nilai 2 ni nilai A ni nilai 2. Ini nilai A kita. Okey, A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 3 dan D sama dengan 1. Okey, kita gantikan nilai-nilai ini ke dalam formula kita. Okey, kita tengok 1 per AD. Okey, AD kita tadi D kita, A kita 2, D kita 1. So 2 darab dengan 1 tolak BC. B kita 5, C kita 3. Okey. Dan kita tengok dalam kurungan pula Yang dalam kurungan pula DA, maknanya kita tukarkan kedudukan A dengan D. Jadi 1 akan naik ke atas, 2 akan turun ke bawah. Tukar kedudukan dia. Manakala B dan C pula kita tukarkan simbolnya. Kalau B5 positif, kita akan bawa dia jadi negatif. Jadi negatif 5. Kalau tadi nilainya 3, C kita 3, kita bawa masuk dalam ni, dia akan bertukar menjadi negatif 3. Mana kita tukarkan simbol. Okey, kita selesaikan matriks songsang kita kira dulu penentu dia. Penentu ini yang berada di bawah ini kita panggil penentu. Okey, 2 darab 1 sama dengan 2 tolak 5 darab 3, 15. So 2 tolak dengan 15, kita dapat negatif 13. Okey, yang belakang ni kita just turunkan sahaja. Tetapi jawapan tidak boleh ditinggalkan dalam bentuk ini kerana di sini ada negatif 13, 1 per negatif 13. Jika kita tinggalkan jawapan dalam bentuk ini, ini maknanya jalan kita belum selesai lagi. Penyelesaian kita belum selesai. Jadi kita kena habiskan. Kita kena tukar negatif itu kena berada di tengah-tengah. Maknanya negatif 1 per 13. Negatif 1 per 13 kerana 1 per negatif 13 tidak sama dengan negatif 1 per 13. Jadi jawapan akhir kita mesti negatif 1 per 13, 1, negatif 5, negatif 3, 2. Ini jawapan akhir kita. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Untuk soalan penyelesaian 2 persamaan linear menggunakan kaedah matriks dalam bentuk ayat mudah. Okey, contohnya. Cikgu baca dulu soalannya. Semasa hari sukan sekolah, murid menggunakan kupon untuk membeli makanan dan minuman. Ahmad dan Lim masing-masing telah membelanjakan RM31 dan RM27. Ahmad membeli 2 kupon makanan dan 5 kupon minuman. Manakala Lim membeli 3 kupon makanan dan 1 kupon minuman.
Menggunakan kaedah metrik, hitung harga dalam ringgit Malaysia bagi satu kupon makanan dan minuman. Okey. Bila kita jumpa soalan seperti ini, kita tahu bahawa ini adalah soalan penyelesaian menggunakan kaedah metrik, iaitu persamaan linear. Jadi kita kena bina dulu persamaan linear. Okey, jadi kita tahu bahawa bila untuk menyelesaikan persamaan linear, kita ada dua pemboleh ubah. Jadi kita kena kenal pasti dulu pemboleh ubah kita. Jadi dekat sini soalannya ditanya hitung harga bagi satu kupon makanan dan minuman. Jadi pemboleh ubah kita adalah makanan dan minuman. Jadi kita letaklah X kita sebagai makanan dan Y kita sebagai minuman. Okey, yang kedua kita kena bentukkan pula persamaan linear kita. Ada dua persamaan linear kita kena bentuk. Okey, persamaan linear yang pertama. Okey, kita tengok Ahmad Ahmad membeli 2 kupon makanan. Okey, jadi tadi kita dah letak makanan itu sebagai X X adalah makanan. Jadi bila Ahmad membeli 2 kupon makanan, maknanya Ahmad membeli 2 kupon makanan, maknanya 2X makanan tu 2X. Dan 5 kupon minuman, maknanya 5Y. Dan Ahmad telah membelanjakan sebanyak RM31. Jadi persamaan kita 2X tambah 5Y sama dengan 31. Okey, manakala Lim pula, dia membeli kupon makanan sebanyak 3 kupon. Jadi 3X dan minuman 1 kupon, maknanya 1Y. Jumlah dia belanjakan duitnya RM27. Jadi kita akan membina persamaan linearnya 3X tambah Y sama dengan 27. Okey, jadi kita ada dua persamaan linear di sini. Persamaan linear pertama kita tadi iaitu Ahmad tadi membeli 2 kupon makanan dan 5 kupon minuman dengan harga RM31. Jadi persamaannya 2X tambah 5Y sama dengan 31. Manakala Lim tadi membeli 3 kupon makanan dan 1 kupon minuman dengan jumlah duit yang dibelanjakan RM27. Jadi persamaan kedua kita 3X tambah Y sama dengan 27. Okey, bila kita nak menyelesaikan menggunakan kaedah matriks, kita kena bina persamaan matriks. Okey, bila nak membina persamaan matriks, kita sediakan 3 bentuk kurungan. Okey, di mana kurungan yang pertama kita kena letak nilai kita. Jadi kita ambil nombor-nombor ini daripada persamaan lah. Okey, jadi kita keluarkan nombor 2, nombor 5, 3 dan sini ada nombor 1 sebenarnya ni ada nombor 1Y. Jadi kita masukkan dalam kurungan yang pertama 2, 5, 3 dan 1. Okey, manakala kurungan yang kedua adalah pemboleh ubah yang kita guna tadi. Jadi kita gunakan tadi X dan Y. Jadi kita letak balik dalam kurungan itu X dan Y. Dan kurungan yang belakang adalah berapa jumlah tadi, iaitu 31 dan 27. Okey, seterusnya kita masukkan matriks songsang. Okey, sebelum itu, bila kita menyelesaikan persamaan linear menggunakan kaedah matriks, kita jangan lupa letakkan kurungan ataupun letakkan matrik X dan Y di hadapan matrik songsang kita. Kerana jika pelajar tidak menulis matrik XY kurungan atau matrik bentuk matrik itu iaitu XY itu, jika pelajar tidak menulis, maka pelajar akan kehilangan markah di situ. Okey, jadi kita tulis XY sama dengan itu matrik songsang yang tadi kita dah tengok tadi sebelum ni kan. Okey, matrik songsang iaitu 1/AD tolak BC. Jadi kita tengok balik pada matriks kita. Okey, kita kenal pastilah balik. Okey, ini A kita, ini B, ini C, ini D. Okey, jadi 1/AD. Dia 2 darab dengan 1 tolak BC. B kita 5, C kita 3. Okey.
Seterusnya yang dalam kurungan ini tadi kita tahu kan bahawa kita kena tukarkan dia kedudukan dia. Jadi 1 ni kita naikkan atas, 2 kita turunkan ke bawah. Okey, manakala B dan C pula kita tukarkan simbol. Pasal sini negatif 5, jadi kita bawakan dalam kurungan dia akan jadi B kita 5, jadi kita masukkan dalam kurungan negatif 5. Manakala C kita 3, kita masukkan dalam kurungan negatif 3. Okey, yang belakang ni kita buat turun saja macam biasa. Okey, seterusnya kita selesaikan penentu kita dululah. 1 per, okey ni penentu kita yang bawah ni. Ni penentu. So 2 darab 1 2, 5 darab 3 15. Jadi 2 tolak 15 kita dapat negatif 13. Okey, yang belakang ini kita gunakan kaedah pendaraban matriks, iaitu 1 darab dengan 31 tambah negatif 5 darab 27. Manakala yang bawah ini pula negatif 3 darab dengan 31 tambah 2 darab dengan 27. Okey, kita gunakan kalkulator untuk mencari jawapan. Okey, jadi tadi kita letak negatif, tadi 1 per negatif 13, kita letak negatif tengah-tengah. Jadi kita akan dapat negatif 1 per 13. Okey, kita gunakan kalkulator mencari jawapan. 1 darab dengan 31 tambah negatif 5 darab 27, kita akan dapat negatif 104. Manakala negatif 3 darab 31 tambah 2 darab 27, kita akan dapat negatif 39. Okey, kita darabkan pula dengan di depannya tu, maknanya negatif 1 per 13 kita akan darabkan dengan negatif 104, kita akan dapat 8. Manakala negatif 1 per negatif 13 kita darabkan dengan negatif 39, kita akan dapat jawapan 3. Okey, tapi pelajar tak boleh tinggalkan jawapan dalam kurungan walaupun dalam soalan ni metrik, tapi kita kena keluarkan dari kurungan untuk mengelakkan daripada markah kita kurang dapat. Kita akan dapat kurang markah kalau kita tak keluarkan. Maknanya kita macam belum selesai lagi. Jadi kita keluarkan. Okey, jadi ini kita keluarkan pasal soalan ini nak hitung harga dalam RM. Jadi kita letaklah X itu bersama dengan RM8, manakala Y sama dengan RM3. Okey, untuk soalan ini cikgu tunjukkan di mana markah-markah akan diberi. Okey, markah yang pertama dia akan beri pada persamaan matrik. Okey, ini kita panggil dia persamaan matriks. Okey, ini adalah persamaan matriks. Jadi markah adalah pada persamaan matriks ni. Ini ada markah pada persamaan matrik dan pada matrik songsang tadi, dan juga markah pada X dan Y. Okey, di sinilah markah-markah yang akan diberi untuk soalan penyelesaian persamaan linear menggunakan kaedah matriks. Okey, cikgu rasa ini saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Video pendek ini dapat membantu pelajar-pelajar untuk mengulang kaji sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Semoga calon-calon SPM 2020 tidak akan patah semangat dan semoga kalian semua berjaya dengan cemerlang. Okey, terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi untuk next episode.